sebab memang dah jadi turun-temurun daripada ayah saya, daripada tok wan saya, adik-beradik saya memang banyak kerja nelayan. Kalau tak dapat pergi tu macam hilang satu nikmat kehidupan. Saya heran jugalah dengan kerakusan pihak-pihak yang terlibat ini, tak indah kepada nasib nelayan. Panggilan Laut membawa majalah 3 ke sebuah perkampungan nelayan di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Gelora musim tengkujuh menjentik persoalan, apa khabar komuniti nelayan yang kian hilang di badai arus moden. Di sebalik kepesatan pembangunan, Pulau Pinang masih mempunyai warisan alam, saujana mata memandang. Kami meluangkan masa bersama Johari Muhammad, pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan sejak tahun 2006. Berusia 58 tahun, nelayan tegar ini masih ke laut, bergilir bersama anaknya Muhammad Nazrul, 27 tahun. Pada usia saya 14 tahun tu, saya ikut bapa saya ke laut. Pak tiri saya lah. Pergi ke laut. Mula-mula tu suka-suka. Pasal waktu tu ikan banyak. Jadi seronoklah pergi ke laut. Boleh katakan kebanyakan kawasan Teluk Bahang ni semua nelayan. Anak-anak sehinggalah daripada bapa tu sampai ke anak menjadi seorang nelayan. Antara tugas Johari adalah sebagai penyelam di laut dalam untuk mencari lubuk ikan sebelum bot melabuhkan pukat. Kita boleh tahu ikan-ikan apa yang ada, berbentuk dia macam mana. Kalau ada buih, ikan curut. Kalau ada teri, ikan mambung. Ikan selah ni dia mocik-mocik kot teh ayam lah. Bawal ni dia warna putih dalam ayam. Dia ikan akan campur. Bawal, selah, curut, mambung, ikan kayu. Kita boleh nampak ikan-ikan tu semua. Pada di awal tahun 80-an tu di Teluk Bahang, kawasan Teluk Bahang ni memang banyak ikan. Dulu ada bot-bot besar ni, buka jerut apa semua ada. Sehinggalah tahun 90-an, bot buka jerut tu dah tak ada. Apabila tak ada, kita balik ke sampan lah. Kita beli sampan, kita buat ni nelayan, jadi nelayan pantai. Sehingga sekarang lah. Tahun 1990-an, hasil laut di perairan utara mula berkurangan, terutamanya bagi nelayan pantai akibat penggunaan lampu sorot dari bot pukat tunda. Pasal main dengan alat-alat moden bermula daripada Kuala Polis. Dia suluh ikan tu. Waktu malam dia ambil ikan tu, kita keluar waktu siang, kita pun ikan dah kurang dah. Daripada satu masa dia satu hari kurang. Selepas tu sehinggalah jadi hotel Pelancongan ni. Jadi kita nak cari awak-awak susah nak bekerja. Jadi macam generasi muda pada saya ni dia kurang minat. Terletak bersebelahan dengan kampung nelayan Teluk Bahang, Taman Negara Pulau Pinang kurang diketahui umum. Namun, ia satu tarikan utama di bahagian barat daya negeri ini. Diwartakan pada tahun 2003, Taman Negara ini membuka peluang kepada komuniti untuk menceburi industri pelancongan. Muhammad Afizi Rozi, antara nelayan muda pertama yang berjaya merebut peluang ini.
Dia bertugas sebagai pemandu bot pelancong sejak tahun 2006. Saya start jatuh cinta dengan laut ni masa umur saya 15 tahun. Masa umur 15 tahun tu saya ke laut ni sebagai macam suka-suka je ikut kawan-kawan. Lepas tu lama-lama ikut saya belajar. Jadi dah satu macam hobi. Hobi ni jadi keseronokan. Sebab apa? Sebab saya ni dilahirkan di kawasan laut. Saya sekolah sampai tingkatan 3 saja. Lepas tu dah jadi tetap dah. Dan memang jadi macam nelayan sepenuh masa. Saya bermula dengan bot pelancong ni masa tahun 2006. Hanya sekadar ikut abang saya aja. Masa tu umur saya masih dalam 17, 16 macam itulah. Ikut tolong-tolong, tarik tali saur. Lepas tu dah ikut tu saya jadi macam dah jadi satu pekerjaan. Menjana pendapatan saya lah. Selepas saya ikut abang saya tu saya jadi pemandu lah. Saya ambil lesen, saya bekerja sebagai pemandu. Gaji saya dibayar ikut trip. Contoh satu trip tu saya dapat RM15. Kalau satu hari dapat 3 trip, saya dapat RM45. Ni hala tuju kita ke Monkey Beach. Dalam kawasan Taman Negara ni Monkey Beach ni popular lah. Sebab kawasan yang boleh kita piknik, boleh kita daki bukit ke lighthouse. Memang kebanyakan yang akan pilih Monkey Beach lah. Kalau di Pantai Keracut, kalau kita ada package untuk buat lawatan pusat penyu, kita boleh masuk tengok penyu dan kita boleh tengok tasik meromatic. Tasik yang ada 2 lapisan air tawar dengan air masin. Tasik meromiktik antara tarikan terbesar di sini. Satu-satunya danau di benua Asia yang mempunyai lapisan air tawar dan masin. Perjalanan kali ini, Afizi hanya sempat membawa kami ke sebuah pantai yang menjadi pilihan popular buat pengunjung. Kita dekat mana bang? Sekarang ni kita dekat Monkey Beach. Kita hantar customer untuk beriadah dekat sini lah. Berapa lama selalu berhenti? Sekarang ni dia berjanji dengan bot untuk balik pukul 6 nanti. Sekarang ni kita nak pick up customer lain untuk balik juga. Yang datang awal tadi pagi ni. Rata pendapatan kalau untuk dua-dua kerja ni lebih kurang dalam 2,000 lebih lah. Nak kata tak sampai 3,000 lah. Sebab ke laut ni bukan 30 hari kita pergi ke laut. Kadang-kadang angin, ribut, dapat ke laut dalam sebulan tu dalam 18 hari, 20 hari. Kadang-kadang sampai 15 hari baru dapat pergi laut. Beginilah rutin harian Afizi di Taman Negara dari jam 8 pagi hingga 5 petang sebelum bersiap untuk mencari rezeki di laut sepanjang malam. Okey, thank you semua bang, thank you. Nanti apa-apa boleh kontak atau datang lagi. Boleh. Projek untuk kempen untuk Pulau Pinang hijau tu. Kalau nak hijaukan darat saja, merosakkan ekosistem laut dan membuat nelayan merana, lebih baik jangan buat. Kalau kita nak buat apa-apa pun, kita kena pandang keseluruhan. Ikan tu benih-benih semua duduk pokok bakau. Sekarang bakau tu pun daripada bagi hapus. Benih ikan mutarak, macam mana kita nak cari ikan? Sebelum senja melabuhkan tirai, Afizi bersiap ke laut. Dah jadi satu hobi ni. Tak ada rasa penat, seronok. Rutin harian untuk pekerjaan saya ni macam pelancongan. Saya akan beroperasi dari 8 pagi sampai pukul 5 petang. Lepas saya balik daripada kerja bot pelancong ni, saya akan terus ke laut. Daripada pukul 6 petang sampai pukul 11 malam. Dari melancong, kami memukat. Afizi, lebih dikenali sebagai Awang, membawa kami ke laut merasai pengalaman nelayan pantai
bersama awak-awaknya Lutfi Khalid. Kalau sebelum tambakan laut yang berlaku ni, kita nelayan lebih lumayanlah daripada pendapatan dia. Sebab satu hari boleh mencecah hingga 100-150 ringgit. Tapi selepas tambakan ni, tangkapan dah merosot, boleh dapat satu hari paling banyak pun 70, 60. Kadang-kadang tak ada terus. Kita dapat ikan pertama dengan gelama. Udang tak ada lagi tapi jellyfish banyak. Sekarang ni musim monsun ni memang kawasan ni memang berombak lah. Macam bulan 12 bawah ni memang berombak, kita boleh pergi ke laut dalam tak sampai 10 hari. Sebab kawasan berdepan dengan kampung nelayan Teluk Bahang ni, kawasan ni dia akan berombak memang kuat. Walaupun dia terlindung daripada bukit, tapi memang musim dia sekarang ni. Memang kita bulan 12, bulan 1 tu nak ke laut tu memang jarang lah. Sebab ombak kuat, angin kuat. Bukan sekadar Pantai Timur je. Kita Penang pun kena tempias juga. Selain faktor cuaca, aktiviti pembangunan terlampau seperti tambakan laut turut menjejaskan pendapatan lebih 6,000 nelayan pantai di Pulau Pinang. Memang ada banyak nelayan yang kerugian disebabkan kapal yang mengorek pasir tu, dia buang selut, buang macam pasir tu dekat kawasan yang tidak sepatutnya. Contoh, sepatutnya dia kena buang 12 batu daripada pantai. Sekarang ni dia buang 3 batu. Tu nelayan ni labuh pekat tak tahu apa. Bila tarik pekat habis kelengkapan tangkap ikan ni habis rosak. Memang dia tak buang waktu siang ni, macam waktu pagi sampai petang. Tapi dia buang waktu tengah malam. Lepas semua nelayan dah balik dah, waktu tengah malam tu dia akan buang selut tu. Kita selalu bawa 50 banih lah. Kita 50 banih tu macam 50 keping pukat tu. Kadang-kadang kalau kena kerosakan tu dekat dengan selut daripada pembuangan selut tu, kadang-kadang tinggal 30. Lagi 20 tu hilang. Kadang-kadang tinggal tali saja, jaring hilang. Nangis, tetap kena nangis seorang lah. Nak buat macam mana? Nak buat aduan, tak ada tindakan. Bila dah buat aduan, dia cakap tak ada bukti. Projek untuk kempen untuk Pulau Pinang hijau tu, kalau nak hijaukan darat saja, merosakkan ekosistem laut dan membuat nelayan merana, lebih baik jangan buat. Kalau kita nak buat apa pun, kita kena pandang keseluruhan. Antara projek penambakan pantai yang giat dijalankan berkeluasan kira-kira 40 hektar di pesisiran Pesiaran Geni. Difahamkan, kawasan ini akan dibangunkan sebagai kediaman berprestij. Inilah kawasan projek-projek yang akan dibangunkan. Projek di Geni Drive, Tanjung Tok Kong. Ini kawasan-kawasan dia sehingga ke sana. Berapa luas, dan di situ terletaknya kapal korek pasir. Sepatutnya mungkin dia ambil pasir ni, dia pump naik ke atas. Dia tak boleh ambil pasir di kawasan ni. Bila ambil pasir di kawasan sini, tempat ini akan jadi rosak. Dia akan jadi musnah. Kemusnahan kekal. Jadi kita pun berasa heran jugalah dengan kerakusan pihak-pihak yang terlibat ini. Tak indah kepada nasib nelayan. Yang mana di sini tempat nelayan cari makan dah hilang, punca pencarian. Di atas permukaan air ni kita nampak jernih pasal di atas. Tapi kalau di bawah ni permukaan bumi tu dah rosak dah. Pukat-pukat pun semua habis rosak. Memang di sini kita tak boleh cari makan lah. Nelayan tak dapat cari makan di kawasan ini. Kerana tempat dia berselut, pukat dia pun dah rosak. Kita nelayan tak sanggup lagi. Ikan tu benih-benih semua duduk pokok bakau. Sekarang bakau tu pun daripada bagi hapus.
Habis bakar-bakar. Mana ada benih ikan lagi? Nak cari ikan tu sekarang kawasan ni memang kita tak boleh cari lagi dah. Benih ikan mutarak macam mana kita nak cari ikan? Dulu, masa kita tangkap, kawasan ni kawasan udang. Udang, ikan, ketam. Sekarang apa pun tak ada dah. Dalam kawasan ni tak boleh menangkap dah. Kita kena pergi keluar tangkap. Luar pada kawasan sini. Berapa jauh? Jauh lah, korang-korang pun. Sini Teluk Bahang. Okri kat Batu Feringgi. Kita kena keluar pergi atas. Kita nak pergi atas, kita sampai kita kecil. Kuasa kuda kita kecil. Kita tak boleh pergi luar. Walaupun hasil tangkapan terlalu kecil, Ishak, 75 tahun, masih ke laut bersama cucunya setiap hari. Nelayan Tanjung Tok Kong lebih kurang 80 biji sampan. Jadi lah ni merosot dah semua masing-masing. Sekarang pukat dah rosak pun tak boleh nak beli tambah. Jadi susah lah. Dulu kita tangkap ikan, sebelum projek ni kita boleh beli pukat. Sebulan macam mana kita tangkap pun, kita boleh beli 2 banet. 2 banet pun kos dia lebih kurang pun 200 lebih. Sebulan kita boleh beli 2. Sekarang tak boleh beli langsung. Okey. Dan ni kita nak tukar pukat pun susah. Harga pukat pun dah naik. Pandemik COVID-19 memaksa ramai penduduk kampung kembali menjadi nelayan sepenuh masa, terutamanya mereka yang hilang mata pencarian. Saya masih ke laut, tapi saya jarang-jarang turun ke laut. Sebab sekarang ni saya bagi anak saya pula. Saya cuma pergi ke laut dalam waktu-waktu tertentu saya pergi lah. Dalam seminggu 3-4 kali tu saya pergi. Yang selebih tu saya bagi anak saya pergi. Anak saya pun kerana PKP ni lah, dia pun nak hidup juga. Kan? Sana memang dah tak boleh kerja dah. Dia bawa buk pelancong, dia tak boleh bekerja. Pelancong tak ada, dia terpaksa main ke laut. Bila ada main ke laut, saya terpaksa bagi kat dia lah. Okey, saya pergi 3-4 hari, yang selebih tu anak saya bawa pergi. Menjelang jam 11 malam, Muhammad Nazrul bersama awak-awaknya Muhammad Aiman Ahmad Fauzi kembali mendaratkan ikan. Antara tanggungjawab yang digalas Johari sebagai pengurusi Persatuan Nelayan Kawasan adalah membantu nelayan menguruskan permohonan lesen ke Jabatan Perikanan. Tiap tahun ni ada permohonan lesen. Dia akan tapis. Tapi sehinggalah yang mohon awal pun tak dapat, yang baru mohon pun dapat. Dia jadi macam tu. Ini di pihak lain pula, bukan pihak kita. Kita cuma bawa nama tu, dia mai ke Persatuan Nelayan, dia mohon, kita bawa permohonan tu pergi ke Jabatan Perikanan. Jabatan Perikanan akan semok. Dia ni betul nelayan ke apa ke. Kalau tak ada lesen pun, tetap pergi ke laut juga. Cuma yang kalau apa-apa berlaku, kalau tak ada lesen ni, dia insurans tak ada. Kalau pelanggaran pun nak kena report polis, dia kena berlesen. Itu perlunya lesen ni. Pikat-pikat balik tak cukup ni. Kadang laut pun kurang ikan lah. Kena juga kerja tukang kebun lah. Untuk nak sarak anak, bini makan. Dasar-dasar laut ni, dia tak akan boleh
dan kita pun tak tahu bila dia nak pulih. Kemungkinan dia tak akan pulih. Dengarlah rintihan-rintihan daripada komuniti nelayan. Dilema antara pekerjaan di darat yang dihambat pandemik dan sumber laut yang semakin kurang menyebabkan nelayan terpaksa membuat kerja tambahan walaupun semakin berusia. Sebagai pencari nafkah tunggal keluarga, Muhammad Jafri Ahmad, 53 tahun, bekerja lebih 15 jam setiap hari sebagai tukang kebun sekolah dan nelayan. Saya ingat saya 12 tahun dah ikut bapa pergi ke laut dah. Ikut bapa tengok macam mana labur pukat, tarik pukat, buka ikan macam mana, udang macam mana. Semua belajar. Walaupun kehilangan kerja darat, Jafri masih mampu bergantung kepada rezeki laut. Sebagai nelayan, saya dapat offer kerja hotel Penang Mutiara. Saya bekerja sebagai mula food attendant. Cuci kolam, vacuum kolam, bersih kolam. Habis itu saya naik sikit. Habis food attendant, kawan-kawan tolong naik sikit jadi lifeguard. Saya bekerja dulu lah. Bekerja. Dari tahun start 1 bulan 1989. Bekerja sampai hotel tutup 2006. Dalam usia 50-an, bapa kepada 3 orang anak ini masih cekal membanting tulang seawal subuh hingga ke tengah malam demi sesuap nasi. Sebelum hotel tutup, saya sudah ada boat sendiri. Hotel tutup pun saya bekerja pergi ke laut sepenuhnya. Habis anak masih kecil lagi. Pikat balik tak cukup ni. Kadang laut pun kurang ikan lah. Kena juga kerja tukang kebun lah. Untuk nak sarak anak, bini makan. Seorang kawan tanya saya nak kerja nak tukang kebun. Saya kata boleh juga. Kawan bawa saya pergi kerja lah. Kerja sampai kelar. Sampai sekarang lah. Kalau di laut dia kadang ada banyak rezeki kita tak tahu kan. Kadang rezeki ada 500. Kadang tak ada. Kadang duit minyak pun tak balik di laut. Kalau di tukang kebun tu kita dah tahu dah ada gaji dah. Sebulan 1,200. Pagi jam saya bangun pukul 6 pagi. Mandi semua, habis saya siap-siap datang ke sekolah sebelum 10 minit pukul 7. Habis ada punch card semua. Habis saya turun buat kerja. Tak kira lah kerja apa pun, jadi tukang kebun punya kerja. Sapu parit longkang lah, kasih bersih pokok, siram pagi-pagi. Sapu sampah. Balik ke 4 saya nanti rest dulu. Pukul 5, 6. Dalam 6.30 saya nanti ke laut. Itu depend cuaca lah kan. Cuaca kalau tak ada angin ribut, saya pergi ke laut. Kalau angin ribut, takkan nak pergi kot. Mesti tak pergi kan. Ikan kita tak tahu lah. Rezeki Allah Ta'ala nak pergi. Ikan bukan kita nampak. Kadang ada banyak, kadang ada sikit. Cuma kita ikhtiar.
PKP terjejas juga ikan kena jual sendiri juga sekarang. Macam mana saja kalau market tu kena COVID, dia katup market, okey tak boleh jual ikan. Terpaksa kena tangkap jual sendiri ya. Telefonlah kawan-kawan yang mana nak rumah kawan ada ramai. Ada orang ambil seorang sikit habis juga kan. Tapi tak mahal lah. Kasih murah-murah aja lah macam harga biasa ya. Nak hidup pun bukan kata sederhana saja, cukup makan, duduk bahagia, anak bini bahagia. Alhamdulillah lah. Sumber makanan laut antara komoditi utama negara. Melihatkan pendapatan kecil nelayan pantai Teluk Bahang memaparkan realiti kelestarian alam jika terus tidak diendahkan pihak bertanggungjawab. Harapan saya dan harapan kami komuniti nelayan ni, janganlah ada pihak-pihak yang merosakkan alam sekitar, telah merosakkan dasar-dasar laut ni. Dia tak akan pulih. Dan kita pun tak tahu bila dia nak pulih. Kemungkinan dia tak akan pulih. Dengarlah rintihan-rintihan daripada komuniti nelayan. Jangan ikut kata nak buat projek tu, buat. Nelayan ni dibiarkan di pinggir. Kalau kata kurang laut ni, siapa rajin dia lebih lah. Betul saya cakap, kalau siapa rajin dia lebih. Siapa kurang pergi, dia kurang lah. Kan tu saya boleh cakap. Sebab nelayan ni bukan kata semua nelayan maju. Ada nelayan juga yang kais pagi makan kais pagi, kais petang makan petang. Mintalah jasa baik daripada NGO ke, daripada kerajaan, pihak kerajaan. Banyakkan membuat bantuan kepada nelayan lah. Ya, tetap memang saya akan tetap di Pulau Pinang. Tetap juga di kampung Teluk Bahang nelayan ni, kampung nelayan. Sebab memang tempat lahir saya. Dan kerja nelayan ni sebagai macam kehidupan saya dah. Rasa kalau tak dapat pergi ke laut tu sebagai nelayan ni memang sedih lah. Sebab memang dah jadi turun-temurun daripada ayah saya, daripada tok wan saya, adik-beradik saya memang banyak kerja nelayan. Kalau tak dapat pergi tu macam hilang satu nikmat kehidupan. Pemanasan global dan musnahnya biodiversiti alam akibat pembangunan tidak terancang cukup memberi amaran bahawa ungkapan kelestarian yang sering kita dengar bagaikan omong kosong. Bagi komuniti nelayan di sini, mereka akan terus mempertahankan alam sekitar yang menjadi periuk nasi mereka dan masih menaruh harapan untuk masa depan yang cerah. Lihat indahnya flora dan fauna, segarnya udara, tidak ternilai kenikmatannya, tiada penggantinya. Bersama malu sayang bumi alam sekitar, kita lindungi bumi menghijau misi kami, bumi lestari janji kami. Sayang bumi, Project Layan, sayang bumi. Bumi terbentang luas nan hijau. Namun pencemaran mengancam kelestarian satu-satunya bumi yang kita ada. Milo telah mengorak langkah demi kelestarian alam menerusi kempen Milo Sayang Bumi. Ini bertujuan meningkatkan keprihatinan rakyat agar sama-sama berpadu tenaga demi memelihara bumi. Menerusi Milo Sayang Bumi, kami berusaha untuk mencapai 3 sasaran impact, iaitu mengurangkan sisa plastik di tapak pelupasan serta saluran air, mengurangkan pengeluaran atau penggunaan plastik dalam produk kami dan menggalakkan pengguna sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Susulan inisiatif yang dilancarkan, syarikat minuman kegemaran rakyat Malaysia itu telah memperkenalkan van Milo yang menggunakan panel solar.
Bagi Afizai Shah Abbas yang mempunyai pengalaman 20 tahun memandu kenderaan syarikat itu, penggunaan van ini memberi satu ilmu baharu buat dirinya. Lori solar ni, kami cuma akan gunakan daripada cahaya matahari saja. Yang atas ni, kita ada papan solar. Ambil daripada cahaya matahari, cahaya tu, tenaga tu, akan disalurkan ke bahagian sini. Ni bateri, dia akan simpan dalam bateri ni. Ini dalam satu lori ada 4 bateri. Sini 2, belah sana 2. So dalam bateri ni boleh dia punya volt ni 3000 volt. Boleh bertahan selama 3 hari tanpa cas. Difahamkan kenderaan hijau ini memerlukan pencana untuk menghidupkan peralatan membancuh air Milo. Dan sebelum ini, ia menggunakan petrol yang menyebabkan pelepasan karbon monoksida. Tetapi sejak van dengan panel solar diaplikasikan, ia berjaya mengelakkan penghasilan asap itu dan kualiti airnya masih sama. Walau dengan adanya inovasi yang mesra alam, ini tidak menjejaskan kebaikan khasiat Milo yang diperbuat daripada mok barley, susu dan koko dengan vitamin dan mineral penting untuk membekalkan tenaga mahupun rasa Milo yang menjadi kegemaran rakyat sejak dulu-dulu lagi. Setiap hari, van-van Milo ini akan bertemu dengan orang ramai, terutama 16,000 murid di sekolah seluruh negara. Dan sudah semestinya, jumlah cawan yang digunakan juga mencecah banyak angka. Maka satu lagi langkah bagi mengelakkan pencemaran adalah menjadikan cawan berkenaan mesra alam. Milo van ini telah banyak kami tukar cara kami bekerja. Contohnya cawan Milo, di mana pada setiap hari kita menyampel beribu-ribu cawan Milo, dan inisiatif kami adalah cuba untuk menukarkan cawan Milo ini kepada cawan kertas yang boleh dikitas semula. Milo juga mengambil inisiatif menggantikan pek luaran plastik kepada pek kertas yang boleh dikitar semula. Mendapatkan packaging tu dalam kertas is sangat bagus, idea yang bagus sebab yelah senang untuk orang nak kitar semula and all that kan. Sama for the van juga, I dapat tahu yang van ni solar panel is also bagus sebab dia save the energy. Dia really looking to selamatkan alam sekitar. So I think it's a very good idea. How do you recycle your drink packs? The steps are very simple. After finishing the drink, push in the straw into the drink pack and then you just need to flip, flat and flap. Milo juga memacu usaha kitar semula pek minuman melalui projek Ketan, menggalakkan penggunaan semula atau upcycling pek bungkusan Milo dengan kerjasama rakan komuniti serta memperkenalkan 100% straw kertas dalam rangkaian produk Milo UHT. Do you know that for one polyel roofing towel, usaha murni syarikat minuman terkemuka di Malaysia ini seharusnya menjadi contoh dan penggerak kepada semua pihak untuk berganding bahu menjaga bumi yang dipinjam sementara untuk semua makhluk we berteduh. accept used drink packs from any brands and of any sizes. Kami percaya setiap individu mempunyai peranan masing-masing untuk memelihara kelestarian alam. Mulakan dengan amalan-amalan yang baik serta bertanggungjawab setiap hari, seperti mengasihkan sisa buangan, kitar semula dan sebagainya. Tiada usaha yang terlalu kecil kerana jika kita sama-sama berpadu tenaga, kita dapat mencetuskan perubahan yang besar demi masa hadapan depan bumi kita yang hijau dan lestari. Oleh itu, sama-samalah ambil langkah pertama dengan menyokong Milo Sayang Bumi. Layarilah laman web di milo.com.my untuk maklumat lanjut. Jom melangkah jauh bersama Milo UHT. 100% kita semula agar alam terjaga. Kata sifat pada plastik, straw kertas yang fantastik. Projek Ketan Milo UHT, ayo bangkit.